Apa khabar semua? Dulu masa kecil-kecil kan, anda ada berangan tak nak terbang? Ini terbang macam burung tau, bukan terbang naik kapal terbang tu. Rasa bestnya kalau dapat terbang bebas macam burung ni. Nak pergi mana-mana pun boleh, tak payah nak hadap jam dekat atas jalan. Dulu kecil-kecil adalah juga saya berangan macam ni. Cuma bila dah besar ni, tak sangka sebenarnya ada orang betul-betul cipta jetpack atau jet suit untuk bagi orang terbang macam ni. Jadi dalam video ni kita nak tengok pasal jet suit ni dan sejauh mana dah development dia. Dan mungkin tak satu hari nanti kita boleh beli benda ni dan pakai untuk balik kampung. Okey, jom kita tengok. Sebenarnya desire manusia ni untuk terbang bukanlah baru lagi. Memang dah lama. Dah beratus-ratus tahun lagi, mungkin 500 tahun lebih, manusia dah start buat alat untuk terbang ni. Yang first dulu-dulu sebab orang masih tak faham lagi aerodynamics dan teknologi pun tak berapa maju sangat, diorang cuba cipta macam sayap untuk terbang. Lebih kurang macam sayap burung tu. Tapi of course lah, tangan manusia ni manalah cukup kuat kan untuk produce lift untuk terbang tu. Lepas tu ada juga orang buat macam layang-layang. Bila layang-layang tu terbang, orang tu pun akan terikut sekali. Jadi konsep ni pun tak menjadi juga. Kemudian bila orang dah pandai sikit, zaman Leonardo da Vinci contohnya, dia pun cuba untuk buat macam helikopter tu. Cuma dia pun tak berapa faham lagi konsep lift ni. Jadi design dia tu tak menjadi. Tapi memang ada dokumen-dokumen dengan lukisan sekali. Kemudian bila orang dah faham sikit konsep aerodynamics ni, barulah Wright Brothers boleh buat alat yang dapat terbang ni. Alat terbang ni kalau korang nak tahu, dia bukan setakat boleh terbang, tapi dia mesti dapat sustain flight tu. Itu yang susah tu. Kalau setakat terbang je lepas tu crash, tak aci lah kan. Dan lagi satu, orang yang gila sikit je yang berani buat eksperimen dengan benda terbang ni. Kalau dia tak ada gila tu, mesti tak berani sebab benda ni melibatkan nyawa kan. Kalau tak jadi mesin terbang tu, lagi-lagi zaman dulu, rangka semua dibuat guna kayu. Kalau patah ke kayu tu tengah tinggi pula, memang tamatlah kalau jatuh. Dan memang betul, ramai yang dah terkorban sebelum manusia dapat terbang ni. Tapi lepas Wright Brothers punya invention dan lepas perang pula, jadi zaman perang tu yang diorang buat banyak-banyak kapal terbang perang, sampaikan terbang ni jadi satu benda yang normal sampailah sekarang ni. Cuma kalau kita terbang macam ni, okey lah, dapat pergi jauh sikit, tapi dia tak adalah fun mana pun sebenarnya. Sebab nak naik tu kena beli tiket, lepas tu kena pergi airport, ada jadual dia, lepas tu nak kena beratur lagi. Lepas tu kapal terbang tu nak landing pun nak kena ada airport lagi kan. Kalau tak boleh landing. Jadi kapal terbang yang ada sekarang memang satu bentuk mass transportation. Dia bukannya personal transportation. Of course lah, yang kaya-kaya tu adalah private jet dia, tapi masih kena ada facility yang banyak. Kena ada airport, kena ada hangar untuk park, kena ada pilot dan sebagainya. Jadi manusia pun sampai sekarang sebenarnya masih bereksperimen lagi dengan kaedah untuk terbang ni, sebab matlamat akhir adalah nak terbang bebas ke mana saja macam burung tu. Ada juga orang buat macam personal quadcopter tu. Maknanya ada kipas banyak, lepas tu boleh angkat manusia seorang. Cuma solution ni tak berapa elegan sebab area footprint dia besar sangat. Dan lepas tu sebenarnya seram juga kalau propeller tu duduk betul-betul dekat dengan kita. Jadi ada juga idea untuk guna jet engine untuk bagi power untuk terbang. Cuma jet engine yang besar tu dikecilkan lah. Dia orang panggil mini turbojet engine. Jadi jet engine ni memang kita tahu yang dia boleh bagi power yang sangat banyak dan dia tak makan banyak space. Sebab tu kita guna jet engine untuk kapal terbang kita. Cuma kapal terbang ni mostly yang control surface tu adalah avionics ataupun komputer-komputer dalam kapal terbang tu. Pilot memang penting, tapi paling kritikal diorang ni diperlukan untuk take off dengan landing. Dan mungkinlah paling penting masa kalau ada apa-apa emergency. Kalau tak, semua guna autopilot saja. Jadi kalau nak buat jetpack ni, kita seolah-olah ambil enjin tu, letak dekat tangan kita, dan tangan kita ni lah yang digunakan sepenuhnya untuk kontrol flight tu. Okey, first kali kita memang tahu yang jet engine mini ni memang cukup kuat untuk provide lift untuk angkat berat manusia ni. Cuma masalah sekarang, macam mana kita nak kontrol dia? Takut nanti terbang ke atas, lepas tu bila dia start berpusing, dah tak reti macam mana nak stopkan. Jadi memang mencabarlah benda ni. Dulu masalah dia orang adalah flight time, tak tahan lama. Sekali terbang seminit je, memang tak boleh buat apa-apa. Tapi sekarang benda tu dah settle. Memang ada tangki minyak yang lebih.
Cuma problem dia sekarang nak kontrol tu macam mana. Kalau anda bayangkan, kalau enjin tu letak dekat tangan kita, maknanya bila dah terapung, seluruh berat badan kita ni akan duduk dekat tangan, betul tak? Dan force tu akan pergi dekat bahu kita. Jadi bahu memang nak kena kuat. Dia macam korang panjat tembok guna tangan. Lepas tu support berat kita guna tangan tu, support lama-lama. Boleh tahan ke? So nak terbangkan jet suit ni bukan satu benda yang mudah lah. Nak kena betul-betul fit dan nak kena ada training yang lama baru boleh pandai. Sebab tu kalau korang tengok video testing jet suit ni, mostly diorang akan buat atas air. Dekat tasik ke, dekat laut ke. Kalau dekat darat, diorang akan terbang rendah je. Kalau atas air, berani terbang tinggi sikit. Sebab kalau apa-apa jadi, akan jatuh dalam air kan. Ini kalau letak dekat tangan. Ada juga jet suit yang kita pakai macam backpack tu. Dia siap ada sayap lagi. Design macam ni nampak berat sikit, tapi nampak lagi steady. Dan yang bestnya, bila ada sayap, dia boleh guna sayap ni untuk jadi tangki minyak macam kapal terbang sebenar tu. Jadi lagi lamalah boleh terbang. Dan diorang memang dah test benda ni dekat Dubai bawah program Jetman, dan diorang memang terbang tinggi betul. Korang bayangkan manusia boleh terbang setinggi ni seorang-seorang, dan dia boleh sustain flight tu tanpa naik apa-apa kenderaan. Memang power. Lagi satu diorang boleh buat macam tu sebab ada sayap ni. Barulah flight tu boleh jadi stable. Itu pun kalau ada turbulent, goyang juga saya rasa. Dan memang diorang dah banyak buat stunt. Mungkin yang paling impresif sekali masa diorang terbang sama-sama dengan kapal terbang Emirates. Memang kagum lah saya tengok sebab nampak yang Jetman ni kecil betul bila compare dengan kapal terbang tu. Dan pada masa yang sama, saya risau juga dekat diorang sebab kapal terbang ni besar. Jadi kita tak boleh terbang dekat belakang dia sebab angin dia memang lain macam dekat belakang tu. Nak terbang dekat depan pun tak boleh, takut kena sedut masuk dalam enjin tu. Memang seram, tapi diorang dah tahu pun benda ni. Jadi flight tu berjaya lah. Cuma malangnya seorang yang terbangkan Jetman suit ni baru-baru ni dia meninggal waktu training dekat Dubai. Jadi benda ni mengingatkan balik kita pada bahaya eksperimen terbang ni. Kalau teknologi ni dah betul-betul selamat, minimum training pun dah boleh guna macam bawa kereta tu, mungkin barulah benda tu available untuk kita beli. Tapi benda mechanical ni susah sebenarnya nak guarantee 100% okey. Lagipun kita nak kena maintain benda tu. Kereta pun ada orang tak maintain kan. Macam mana kita nak garanti yang 100% orang akan maintain jet suit ni? Memang tak boleh. Cuma kalau orang yang betul-betul dah training tu, mungkin banyaklah kegunaan benda ni. Contohnya untuk rescue orang dekat tempat yang betul-betul susah nak pergi. Kalau dulu kena panggil helikopter, tapi helikopter ni bukan semua tempat ada. Jadi kalau ada jet suit ni, boleh sarung je terus pergi hantar bantuan. Dan mungkin ada banyak lagi kegunaan-kegunaan untuk jet suit ni secara profesional. Tapi apa yang saya nampak lah, memang lambat lagi lah sampai kita nak boleh guna jet suit ni untuk satu family untuk balik kampung masa raya. Kalau ada jet suit ni, kerja dekat Semenanjung, kampung dekat Sabah Sarawak pun tak ada masalah. Hujung minggu boleh pergi balik kejap. Sarung je, jalan. Korang rasalah, kalau ada jual nanti, teringin tak nak beli? Jangan lupa tinggalkan komen anda di bawah. Dan kalau anda dapat belajar something dari video ni, saya hargai sangat kalau anda dapat bantu channel ni dengan 2 klik. Klik butang like dan klik butang subscribe. Dan jangan lupa, sharekan juga video ni pada siapa-siapa yang anda rasa bermanfaat. Jumpa lagi di video yang akan datang. Assalamualaikum.